Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini di Mahkamah Tinggi. Akhirnya Najib kalah satu lagi isu kes di mahkamah. Mahkamah tolak permohonan Najib pindah semakan kehakiman. Mahkamah Tinggi hari ini di Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk memindah semakan kehakiman bagi memasukkan bukti tambahan yang didakwa membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah. Isu tentang tahanan rumah Najib masih lagi berjalan. Najib benar-benar mengharapkan supaya beliau dapat ditempatkan segera dalam hukuman penjara di rumah. Namun ramai netizen yang kurang setuju juga. Kata mereka, apa keistimewaan Najib berbanding orang lain? Bagaimana pula dengan pendapat anda semua? Adakah wajar Najib segera dimasukkan di dalam tahanan rumah ataupun penjara di rumah? Atau perlu menjalani hukuman penjara, menghabiskan tempoh beliau di penjara? Tetapi secara umumnya dan adilnya, kalau benar-benar Najib mempunyai isu dan mempunyai bukti atau mempunyai kelayakan untuk ditahan di rumah, memang wajar untuk beliau menerima keadilan seadil-adilnya. Namun kalau itu hanya satu persepsi, hanya satu perkara yang diidam-idamkan atau dimahukan, dan itu tidak ada dalam undang-undang atau untuk keadilan, maka adalah tidak wajar untuk Najib mendapat keistimewaan berbanding orang lain. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Najib bukanlah kesalahan yang kecil, tetapi kesalahan yang besar membabitkan maruah negara, keuangan negara dan juga masa depan negara. Saudara, bekas Perdana Menteri itu memohon untuk memasukkan bukti tambahan berkaitan afidavit anak Najib, yaitu Datuk Muhammad Nizar, yaitu surat daripada Majlis Kesultanan Pahang bertarikh 4 Januari lepas yang menyokong kewujudan dokumen tambahan berkenan. Jadi secara umumnya, Mahkamah Tinggi telah pun umumkan untuk menolak permohonan Datuk Seri Najib untuk memindah semakan kehakiman bagi memasukkan bukti tambahan itu. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini mungkin berita baik yang anda tunggu-tunggu selama ini, mungkin jawapan kepada doa anda selama ini. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Tetapi, imun badan yang lemah, bodoh, dan tidak seimbang akan menyebabkan penyakit bersarang di dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit sudah bersarang dalam tubuh badan kita, maka kita kena penyakit kronik. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan imun badan kita supaya imun badan kita mampu melawan dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk anda semua hari ini. Kita sambung lagi cerita tentang Najib kalah di mahkamah ini. Hakim Alice Loh Yi Ching ketika membacakan keputusan berkenan berkata, permohonan pindaan bukan sekadar bertujuan mengemas kini fakta, sebaliknya mewujudkan tindakan undang-undang baharu. Sebaliknya, katanya, terdapat dakwaan baharu cuba dimasukkan melalui fakta ini, sedangkan perkara tersebut telah digantikan dengan pemberian kebenaran bagi semakan kehakiman untuk membolehkan perkara ini dinyatakan yang menuntut jawapan daripada responden dan jelas boleh memprejudiskan mereka. Bagi hal menyentuh fakta, kedua-dua afidavit Muhammad Nizar yang telah dibenarkan untuk dimasukkan sebagai keterangan adalah memadai. Justru, in clause 98, permohonan untuk pindaan ditolak, katanya lagi. Sementara itu, Mahkamah turut menolak permohonan perintah larangan bersuara oleh Jabatan Peguam Negara bagi menghalang mana-mana pihak
daripada membincangkan isu berkaitan permohonan semakan difailkan Najib. Saya berpendapat pengeluaran perintah larangan gag order tidak akan mengundang risiko nyata terhadap keadilan perbicaraan, katanya lagi. Hakim berkata sudah wujud langkah alternatif menangani kebimbangan yang menjadi asas permohonan perintah larangan berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional Politik Buruk Siku Suka Ungkit Mengungkit. Itu adalah isu antara kenyataan yang dilabelkan oleh Datuk Mahfuz Omar. Sebelum saya teruskan ulasan ini, ada satu pertanyaan dan kenyataan daripada netizen yang menarik perhatian saya. Netizen ini kata, apa kata kalau parti bersatu tinggalkan saja parti PAS dan membuat jajaran baharu, membentuk gabungan baharu. Tinggalkan Perikatan Nasional, bentuk jajaran baharu bersama dengan MIC dan MCA. Kerana Muhyiddin pun datang daripada UMNO. Jadi kalau mereka membentuk jajaran baharu bersama MIC dan MCA bersama dengan bersatu, maka ini lebih wajar, kata netizen. Kerana bersatu mewakili Melayu, MCA mewakili China dan India pula MIC. Jadi kewajaran mereka membentuk jajaran baharu meninggalkan parti PAS ini, kata netizen, lebih logik. Karena sekarang sudah dapat dilihat wajah sebenar PAS. PAS mula menunjukkan perbuatan ulangan mereka seperti ketika mereka mengkhianati muafakat nasional. Apabila UMNO jadi mangsa, UMNO jadi sasaran, ditinggalkan begitu sahaja, berkahwin pula dengan parti bersatu. Kali ini sudah tiba lagi waktunya. PAS pula melondehkan bersatu. Bukan sekadar mereka memalukan parti bersatu tentang niat bersatu mahu jadi pemimpin Perikatan Nasional terus, mereka juga melondehkan hal dana keuangan politik pilihan raya. Perkara-perkara ini sangat sensitif. Dalam satu gabungan, paling sensitif sekali ialah tentang keuangan, tentang perbelanjaan dan ungkit-mengungkit. Saya pun nak tanya anda semua, kalau anda mempunyai rakan yang suka mengungkit-ungkit tentang apa yang anda pernah berikan sebelum ini, pasti juga anda akan marah. Silap-silap hari bulan, anda tidak mahu lagi berkawan dengan orang tersebut. Lebih-lebih lagi kalau apa yang diungkit itu adalah tidak benar atau separuh benar. Lain yang dia dapat, lain yang dia buat. Jadi saudara-saudara sekalian, adakah kenyataan daripada rakan ini juga menarik perhatian anda? Yaitu, lebih baik bersatu tinggalkan saja PAS. Biarkan PAS dengan kesombongannya. Karena ada seorang pengulas politik menyatakan, PAS sekarang dah mula terlalu sombong. Apabila salah satu buktinya, mereka menyatakan mereka mempunyai calon Perdana Menteri yang berlori-lori. 2-3 lori, kalau hanya dibanding dengan Anwar, kata kenyataan PAS. Ini satu tindakan sombong. Dan selain itu juga mereka kata PAS perlu memimpin Perikatan Nasional, mengemudi negara ini jadi Perdana Menteri juga. Ini pun tindakan sombong juga. Akhirnya mengundang kepada satu rentetan suara supaya Perikatan Nasional dibubarkan atau biarkan saja, jangan bubar macam Muafakat Nasional, tapi bersatu keluar daripada parti gabungan ini, membentuk jajaran baru dengan MCA dan MIC. Itu lebih baik, kata netizen. Daripada memperbaiki kerosakan yang ada sekarang, lebih baik mereka tinggalkan saja, kata mereka. Karena dapat dilihat Hamzah Zainuddin mampu melakukan sesuatu. Berbanding bersama dengan PAS, mungkin bersatu akan dipijak, dihina dan digertak. Akhirnya mereka jadi hanya orang yang duduk di tepi sudut rumah.
Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak lagi kuat, apabila imun badan kita bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar umbi di dalam tubuh badan kita, bersarang dalam tubuh badan kita. Tapi terapi imun ini mengajar, menguatkan, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak menghancurkan dan menghapuskan sendiri akar penyakit yang bertumbuh berakar di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan sudah jadi kuat dan seimbang, ia juga akan dapat membuatkan imun badan kita bertindak mengikut keadaan. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, bagaimana pula pendapat Anda? Adakah Parti Bersatu perlu terus berada terhina di dalam Parti Perikatan Nasional? Ataukah Bersatu harus buat perkiraan yang baru? Sampai ke hari ini, kita belum dengar lagi apa-apa permohonan maaf daripada PAS atau apa-apa cerita tentang perdamaian antara Bersatu dan PAS. Harus diingat, makin lama makin apinya akan membakar. Bahkan sekarang Sanusi pula bertindak bukan sekadar menyangga dakwaan mereka terima uang, tetapi juga telah mula mencabar kepimpinan ataupun Marzuki supaya mendedahkan kepada siapa duit itu diberikan. Saudara, saya rasa kalau semua itu didedahkan, ini akan menghancurkan Parti Bersatu dan PAS sendiri. Emosi-emosi seperti ini boleh menghancurkan Parti Perikatan Nasional sendiri. Dan bagus jugalah, rakyat pun sebenarnya tertunggu-tunggu kepada siapa yang terima, tangan siapa yang terima duit itu, akaun siapa dimasukkan, semuanya itu kita mau tahu. Dan kita harap-haraplah nanti SPRM pula akan ambil alih kes ini. Manalah tahu kan ada ciri-ciri rasuah, penyalahgunaan uang, penyalahgunaan kuasa, dan penyeleweng penggubahan wang haram. Pendedahan demi pendedahan kita tahu sekarang. Kita harapkan apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional ini tidaklah berlaku dalam Pakatan Kerajaan Perpaduan Madani. Jangan sampai perbuatan ungkit-mengungkit yang buruk ini berlaku pula dalam parti politik yang lain, dalam gabungan yang lain. Jadi, sebelum kita berpisah, apa pula pendapat Anda sekali lagi? Patutkah Bersatu tinggalkan Perikatan Nasional, tinggalkan Parti PAS, biar dia buktikan betulkah dia ini sombongnya tahap gaban ini betul-betul boleh menang 80 kerusi tanpa bantuan Bersatu. Dan betulkah PAS boleh menang besar dengan lambang yang mereka gunakan, logo Parti PAS? Tengoklah nanti, kita sama-sama saksikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.